Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Pati Paridah, muka surat 44, baris yang ke-10 daripada atas. Muka surat 44, baris ke-10 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Harus bagi rusul, itu tajuk dia. Harus bagi rusul, harus pada hak, pada zat, pada diri. Harus pada hak, yakni harus pada zat ataupun pada diri anbiya, nabi-nabi dan mursalin, rasul-rasul. Doa dianya alaihimus salatu wassalam, itu doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kerahmatan dan kesejahteraan atas mereka itu, mereka para anbiya dan para mursalin. Alaihimus salatu wassalam, tu doa. Alaihi salam ke alaihi masalam ke, itu doa. Macam sallallahu alaihi wasallam, ianya doa belakang tu. Pada ni radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhum, tu doa. Rahimahullah, tu doa. Jadi alaihimus salatu wassalam, tu doa lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kerahmatan dan
kesejahteraan alaihim atas mereka itu anbiya, para nabi, mursalin, para rasul. Alaihimus salatu wassalam. Kalau seorang nabi gak alaihi salam, Nabi Adam alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Alaihima atas keduanya, alaihi wassalam contohnya. Itu semua doa belaka tu. Alaihi salam, mudah-mudahan kesejahteraan atasnya. Ini alaihi mussalatu wassalam, mudah-mudahan kesejahteraan dan keselamatan atas mereka itu para nabi dan para rasul. Harus ni segala sifat manusia, segala sifat dieja dengan sad pe alif te, sad pe alif te, sad pe te marbutah. Apa beza? Sad pe te marbutah satu sifat. Sad pe alif te ni jamak lah, 3 sifat ke atas. Ada ni sifat. Tapi kita nak baca tu kekok lah. Segala sifat. Panjang sikit lah sebab ada alif lepas pe tu kan. Segala sifat. Sebab apa didatangkan dengan sad pe alif te? Dah banyak. Banyak sifat. Sifat manusia lah. Manusia makan, manusia minum, manusia tidur. Tu banyak tu sifat manusia. Jadi dia pun aja dengan sad pe alif te. Jadi payah sikitlah. Dan moga kita ni kitab Melayu lah kita panggil ni, kitab Melayu. Tapi dia tulis ikut Arab. Sifat. Kalau kita tengok sad pe te, sifat. Segala sifat manusia. Dia kena baca gitulah, dia kena ra'i kitab ni. Kena ra'i kitab. Walaupun kalau orang dengar kat luar, segala sifat panjang. Segala sifat. Sifat tu sad pe te marbutah. Sifat. Ini sad pe alif te. Sifat. Dia kena gitu lah. Keren Walaupun orang dengar kat luar tu janggal pun bunyi pelik pun kena bacalah ikut kitab. Baca. Tapi kitab ni dia pakai campur dengan kaedah Arab. Kalau banyak didatangkan dengan kalimah jamak. Macam hak tajuk dia tu, harus bagi rusul. Kita kena baca rusul lah. Sebab dia je ra sin lam, rusul. Kalau dengar rusul tu pelik dah. Sebab apa? Rasul bukan rusul. Rasul ejaannya lain. Ra sin waw lam, rasul. Ra bagi atas, ra sin lam, tak ada waw lepas daripada sin. Ra bagi depan, rasulun. Ra bagi atas, rusulun. Lepas sin tak ada waw, ra bagi depan. Rusulun ni jamak. Rasulun seorang je, seorang rasul. Rasulani 2 orang rasul. Rusulun ni kok jamak 3 ke atas lah. Jadi dia tata dengan hak Arab harus bagi rusul. Kita kena baca ikut dia lah. Segala sifat manusia yang tidak mengurangkan martabat kedudukan mereka itu anbiya dan mursalin. Martabat mereka itu ni yang maha tinggi. Harus bagi rusul, harus bagi segala rasul-rasul. Harus di sini harus pada akal. Harus pada akal. Apabila cerita rasul makan, rasul minum, manusia, ada ketikanya rasul lapar,
Ada ketikanya rasa dahaga. Manusia harus. Kenapa? Akal boleh terima. Ada ketikanya rasa jaga, sedar. Ada ketikanya rasa tidur, dah mengantuk, tidur. Harus pada akal. Akal boleh terima. Itu harus pada akal. Harus pada akal kita. Adapun diri makan, diri minum, rasa ni, diri tidur, rasa tu, tu harus pada syarak atas diri rasa tu bab lain pula. Kita bicara sekarang harus pada akal kita. Harus nama apa ni? Akal boleh terima kedua belah. Kalau cerita makan minum, manusia. Nabi lapar, ikat batu di perut. Dah tak makan manusia. Lapar lah. Nabi jaga, sedar. Mana? Manusia. Ada ketika Nabi tidur. Manusia. Akal harus pada akal. Ada ni? Akal boleh terima. Ini semata-mata tilik pada akal kita. Tapi kalau tilik kepada rasa tu manusia, rasa manusia, rasa bukan Tuhan, rasa bukan malaikat, rasa manusia, pastilah wajib bersifat dengan sifat manusia. Ada ni? Rasa manusia. Kalau rasa manusia, kan Quran beritahu kan? Qul innama ana basyarum mislukum. Aku ni manusia seumpama kamu, Nabi kata. Allah perintah ke Nabi lah. Qul, kata ya Muhammad, innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Allah Ta'ala perintah ke Nabi supaya katakan bahawa aku ni manusia. Bila rasa manusia, tilik kepada rasa tu manusia, wajiblah bersifat dengan sifat manusia. Mustahillah bersifat dengan sifat ketuhanan. Mustahillah bersifat dengan sifat para malaikat. Mustahillah. Ada ni. Bila tilik kepada Rasul ni, Quran beritahu manusia, maka wajiblah bersifat dengan sifat manusia. Yang kata haruh ni, haruh akal hak tak tilik lagi hak Quran beritahu Rasul ni manusia. Ada ni. Mana dari segi akal kita boleh terima. Kalau Rasul makan, Rasul minum, akal boleh terima. Begitulah. Kemudian kita kena berpegang di akidah kita pula bahawa Rasul manusia dan bersifat dengan sifat manusia. Itu kewajipan pada pegangan kita. Harus pada akal. Ni hukum akal je. Hukum akal. Harus pada akal. Kemudian kita wajib berpegang bahawa Rasul manusia bersifat dengan sifat manusia. Harus pada akal. Ni permulaan sahaja bicara. Rasul cerita Rasul makan minum, akal boleh terima. Bila akal boleh terima seumpama tu, kemudian Rasul ni memang manusia, maka wajib berpegang di akidah kita, Rasul bersifat dengan sifat manusia. Harus pada akal satu, wajib pada syarak satu. Mana apa ni? Harus pada akal kita akal boleh terima Rasul bersifat dengan sifat manusia sebab Rasul manusia. Kemudian kewajipan syarak kita wajib berpegang di akidah bahawa Rasul adalah manusia biasa yang bersifat dengan sifat manusia, yang tidak bersifat dengan sifat ketuhanan dan tidak bersifat dengan sifat malaikat. Jadi haruh ni haruh asal ni. Pandai ni. Macam kita bicara terdahululah. Harus Allah mengada dan meniada. Habis bicara sifat yang wajib bagi Allah, masuk bicara sifat yang mustahil bagi Allah. Tapi dalam kitab Fatih Faridah ni, sifat wajib satu-satu terus didatangkan sifat mustahil. Satu sifat wajib, satu sifat mustahil. Didatang lalu dah. Jadi tak sama dengan matan Ummil Barahin.
Matan Umi Barahim, sifat wajib 20 siap-siap, barulah habis 20 ni. Didatangkan sifat mustahil. Yang pertama, lawan pada sifat wujud, itu sifat adam. Jadi hal mustahil ni dia letak berasingan. Habis sifat mustahil 20, barulah didatangkan burhan, dalil wajib. Dalil Allah bersifat dengan sifat wujud, dalil Allah bersifat dengan sifat kidam. Itu dalam matan Umi Barahim. Adapun dalam kitab Fatih Faridah ni, sifat wajib selesai bicara sifat wujud, mustahil Allah Ta'ala tiada. Didatangkan sifat mustahil, dalil Allah wujud. Jadi sifat wajib, mustahil lawan dari sifat wajib, dalil bagi wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai, barulah berpindah kepada sifat yang kedua, sifat kidam. Allah Ta'ala sedia. Habis cerita bab kidam, habis cerita bab kidam, terus disusuli dengan mustahil. Allah Ta'ala ni baharu hudus. Dia gitu dalam kitab Fatih Faridah ni. Terus didatangkan dalil bagi sifat kidam, dalil atas mustahil Allah Ta'ala ni baharu hudus. Jawab dalam kitab Fatih Faridah ni. Jadi habis bicara sifat wajib, sifat mustahil. Terakhir sekali bicara sifat Allah adalah harus pada akal Allah mengada, Allah meniada. Ini bicara hukum akal asal ni. Pada wakilnya, pada hakiki, pada sebenar-benarnya tak ada dah haruh-haruhnya. Sebab apa? Sebab Allah telah menentukan pada azal mengada ataupun meniada. Kalau tilik situ tak ada dah haruh mengada, haruh meniada. Jadi dia bicara sifat haruh ni, bicara akal zati dia panggil. Tak ada bicara, tak ada tilik kok mana-mana. Semata-mata tilik akal kita, Allah Tuhan yang kuasa, Allah Tuhan yang amat kuasa. Allah nak mengada, akal boleh terima. Allah nak meniada, akal boleh terima. Sebab Allah kuasa. Allah mengadakan dunia, Allah nak mengekalkan dunia, akal boleh terima. Allah mengadakan dunia, Allah nak membinasakan dunia kiamat, akal boleh terima. Sebab apa? Sebab Allah kuasa. Semuanya di bawah pemilikan Allah sebagai Tuhan, sebagai Rabb, Rabbil Alamin. Jadi tilik situ semata-mata tilik kepada kekuasaan Allah, pemilikan Allah. Allah nak mengada, Allah nak meniada. Apa perkara sekalipun, kita boleh, akal boleh terima, harus pada akal. Pandai ni. Tapi bila tilik kepada, pada tilik, pandang kepada taksis iradah dia panggil. Pandang kepada taksis iradah. Mana apa taksis iradah ni? Pandang kepada ketentuan Allah pada azal. Pandang pada ketentuan Allah pada azal. Allah telah mentaksiskan, Allah telah menentukan pada azal segala-gala perkara. Allah mengada ke, Allah meniada ke, Allah menggerak ke, Allah mendiam ke, Allah telah menentukan pada azal. Maka tak ada lah haruh-haruh ni. Bila Allah menentukan ada, sampai masa Allah mengada. Allah yang bersifat kudrah mengada. Wajiblah mengada. Sebab kalau Allah menentukan ada, sampai masa Allah tidak mengada, jadi situnya apa tu? Bawa kepada Allah lupa, Allah lalai, lawan pada sifat iradah. Allah menentukan pada azal akan diadakan. Sampai masa Allah tidak mengadakan, itu mustahil. Sebab apa? Bawa kepada Allah lupa, Allah lalai. Jadi Allah mengada sebagaimana yang ditaksiskan oleh iradah, sebenarnya telah ditentukan oleh pada azal, itu wajib. Itu dia panggil, kalau bicara bicara panjang tu, dia pergi kepada hukum akal hak aridi, ataupun dibicara hukum syarak.
Dia bicara hukum akal aridi ataupun dipanggil hukum syarak ni. Dia ada bicara dalam kitab Al-Misbahul Munir. Dalam kitab Pati Faridah tidak didatangkan pembicaraan tu. Dalam kitab Al-Misbahul Munir didatangkan pembicaraan tu. Tapi dalam kitab Al-Misbahul Munir tu, karangan almarhum Baba Zik, mertua kepada Tuan Guru Baba Ismail Sepanjang. Baba Zik mertua pada Baba Ismail Sepanjang. Dia menetap dahulunya di Paluh. Dia menetap di Paluh. Bukan Paluh Pulau Usa, Paluh Kota Baru. Sebut Paluh kalau kita tengok Paluh Pulau Usa Bandar tu lah. Bukan Paluh Kota Baru. Masa saya duduk Pondok Pasir Tumbuh tu sempatlah berulang gitu pang belajar dengan almarhum Baba Zik ni. Ketika dia mengajar di Paluh, dia memang duduk di Kota Baru lah. Dia tak boleh balik lah. Dia tak boleh balik. Dia terpaksa kena keluar daripada Thailand. Dia kena duduk di Malaysia dan tak boleh balik lah. Dia menantu kepada almarhum Tok Diskan, Tuan Guru kepada Baba Ismail Sepanjang. Jadi Tuan Guru Baba Zik ni mertualah kepada Tuan Guru Baba Ismail Sepanjang. Jadi dalam kitab Al-Misbahul Munir tu didatangkan hukum akal aridi, hukum akal arad ataupun hukum akal aridi. Tapi dalam permulaan dibicara tu di bawah tajuk faidatun, ini suatu kegunaan. Sebelum almarhum Baba Zik cerita bab hukum akal aridi ni, terkadang ayat-ayat kitab lebih kurang ginilah. Terkadang jahil permasalahan ini oleh mereka yang tidak disangka-sangka jahil. Dia kata gitu. Mana perkara ni perkara yang orang yang tak disangka-sangkakan jahil pun tak reti juga kena-kena. Siapa yang tidak disangka-sangka tak reti? Ustaz lah. Kita orang biasa, tak sangkalah kamu tak reti. Kalau kita orang biasa ni, kalau kita orang biasa ni, aku tak sangkalah kamu reti. Reti tu orang tak sangka. Kalau tak reti tu memanglah disangka dah. Kamu tak pandai perkara ni, aku jangka dah kamu tak pandai. Kerana kamu pandai perkara ni. Oi, saya tak sangkalah kamu pandai. Pandai atau orang tak sangka? Kau tak pandai? Tahu dah pelik apa tak pandai. Sekarang ni siapakah yang orang yang tidak disangka-sangkakan jahil, tiba-tiba jahil? Orang yang title agama lah. Hak berkaitan hukum akal aridi ataupun hukum syarak. Hukum syarak ni bukan hukum syarak taklifiyah yang 5 tu. Yang dia banyak tukar kita ni. Hukum syarak wajib, sunat, haram, makruh. Itu hukum syarak taklifiyah yang 5 tu usul fiqh tu. Ni hukum syarak Quran yang menyatakan. Quran yang menyatakan. Itu hukum syarak. Hukum yang dihantarkan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran. Itu hukum syarak. Itu dia panggil hukum akal aridi. Ini sebagai contoh lah. Sebagai contoh. Harus pada akal Allah mengada meniada. Sekarang Allah mengadakan langit dan bumi. Akal kita boleh terima Allah meniadakan kembali langit dan bumi. Sebab apa? Sebab Allah kuasa. Langit bumi pemilikan Allah. Allah nak menghancurkan hak dia. Sebaliknya, kalaulah langit bumi yang mana langit bumi pemilikan Allah, Allah nak mengekalkan selama-lama, akal boleh terima. Ini akal boleh terima. Sebab Allah kuasa langit bumi di bawah pemilikan Allah. Ini hukum akal zati, hak asal. Quran beritahu macam mana tu, tilik hukum syarak pula, ataupun dia panggil hukum akal aridi. Aridi ni mana? Arid ni apa? Apa dia ma'arid disukup? Apa dia ma'arid disukup? Asal dia
Asal dia. Kalau dak wakaf. Kalau dak sukun lah, kalau dak wakaf. Mak apa? Asal dia mak asli. Tapi kenapa jadi mak arid disukun? Dah mu nak sukun, mu nak berhenti, mu nak wakaf. Tapi kau asal dia mak asli, satu alih je kau asal. Lepas tu dia panggil mak arid disukun. Tak terjemah dah mak arid disukun dah. Faham-faham gitu je lah. Tapi mak apa? Mak asli. Tapi arid apa? Lisukun. Sebab apa lisukun? Sebab nak wakaf. Atau arid. Apa? Apa ke? Arid ni baru datang. Tu apa? Asal dia asal dia mak asli. Lepas tu hak jadi satu alih, dua alih, tiga alih tu, tu kamu nak wakaf. Ariknya pun arik. Nak wakaf itulah arik dia. Apa arik? Baru datang ke apa? Perkara yang mendatang kemudian ni. Sebab betul lah, asalnya mak asli. Dah kamu nak wakaf, kamu nak sukun kan, dia pun jadi mak arik disukun. Tu arik. Hukum akal zati ni duduk sini ni, semata-mata akal. Semata-mata akal. Tuhan kuasa semua barang pemilikan Tuhan. Tuhan nak kekalkan, Tuhan nak hancurkan dunia. Boleh terima akal, Allah kuasa. Tuhan nak hancurkan kiamat, Allah kuasa. Ini akal semata-mata. Tilik kepada arik-arik. Quran kata macam mana? Innas sa'ata la'atiyatul la raiba fiha. Sesungguhnya kiamat akan berlaku, tak ada ragu. Quran beritahu begitu. Ni arik dah, ni arik dah. Quran beritahu begitu. Akal boleh terima tak bila Quran kata kiamat akan berlaku, tak ada ragu? Akal boleh terima tak kalau kiamat tak berlaku? Akal tak boleh terima. Wajib pada akal berlaku kiamat. Mustahil pada akal tak berlaku kiamat. Sebab apa mustahil pada akal tak berlaku kiamat? Mustahil lah kalau Quran beritahu dunia akan dihancurkan, tiba-tiba tidak hancur, tidak kiamat, jadi bawa bohong kalamullah Al-Quranul Karim. Bohong kalamullah tu mustahil, akal tak boleh terima. Jadi bila Quran beritahu dunia ni akan kiamat, wajib akal aridi. Dipanggil kiamat akan berlaku. Wajib akal aridi tu dipanggil hukum syarak. Apa hukum syarak? Hukum yang berlandaskan pada Al-Quran yang nyatakan, panggil hukum syarak. Ni tu kata payah sikit tu. Mana kalau nak kira wakil hakikinya tak ada dah harus mengadah, harus mengadah. Itu hanya tilik pada akal asal semata-mata. Bukan tilik kepada janji yang Quran, bukan tilik kepada taksis iradah, bukan tilik kepada mengetahui ilmu Allah Subhanahu wa taala, bukan. Yang pastinya apabila Al-Quran menyatakan kiamat akan berlaku, yang pastinya Allah telah mentaksiskan dengan iradah pada azal kiamat akan berlaku, dan pastilah Allah mengetahui pada azal kiamat akan berlaku. Sebab Al-Quran adalah kalamullah. Tilik situ juga wajib akal aridi. Kiamat akan berlaku, mustahil akal aridi kiamat tidak berlaku. Arid itulah. Tapi yang kita bicara dahulu hukum akal tu harus akal zati. Macam sinilah. Semata-mata dah rasul tu manusia. Bersifat dengan sifat manusia nah. Ada ni. Tapi kalau tilik pada rasul tu memang manusia, bukan Tuhan, bukan malaikat. Akal tak terima dah lah kalau tidak bersifat dengan sifat manusia. Mestilah bersifat manusia, makan, minum, lapar, dahaga, time sedar, time tidur, time sehat, time sakit. Dah manusia. Time cedera, luka, manusia. Manusia. Ada masa gembira, ada masa sedih, manusia. Akal boleh terima. Itu harus pada akal. Dia contoh. Ini terbalik pada harus pada akal bagi Allah Subhanahu wa taala, harus pada akal bagi Allah Subhanahu wa taala. Ni kadang-kadang orang jadi dia
Orang beriman harus Allah bubuh neraka. Orang kafir harus Allah bubuh syurga. Kan pelik itu. Pada ni. Orang beriman harus Allah bubuh neraka. Orang yang kafir harus Allah bubuh syurga. Harus mana ni? Harus akal hak zati, hak asal. Dah beriman seseorang qada. Seseorang la haula wala quwata illa billah. Allah nak bubuh neraka, nak bubuh syurga ke, hak dia belaka, dia kuasa. Akal boleh terima? Orang kafir Allah nak bubuh syurga. Kafir seseorang pun qada. La haula wala quwata illa billah. Kafir seseorang tu pun qada. Jadi Allah nak bubuh syurga pun kafir dia pun qada. Allah nak bubuh syurga, akal boleh terima. Ini hukum akal tilik pada kekuasaan Allah semata-mata. Lepas tu kita kena tengok pula Quran kata macam mana. Quran kata ni dia panggil hukum akal aridi. Ni jangan tukar dengan hukum akal zati hak semata-mata tilik kepada kekuasaan Allah, pemilikan Allah. Beriman seseorang, kufur seseorang, memang hak Tuhan berlaku, qada berlaku. Dah Allah nak bubuh ke mana di hari akhirat? Nak bubuh ke syurga. Bubuh nak bubuh syurga pun. Syurga milik Allah. Nak bubuh ke neraka? Bubuh ke neraka pun. Neraka milik Allah. Allah kuasa kan? Siapa yang boleh menghalang Allah Subhanahu wa ta'ala? Beriman seseorang qada. Kufur seseorang qada. Lepas tu Tuhan nak letak mana di hari akhirat? Allah kuasa, pemilikan Allah, akan boleh terima belaka. Tak ada ni. Tilik pada Quran beritahu macam mana. Quran beritahu. Orang beriman dan beramal soleh, janji Al-Qurannya syurga. Janji Al-Qurannya syurga. Orang beriman dan beramal soleh. Allah Ta'ala pula, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyalahi janji. Bila tilik pada Al-Quran, orang yang beriman dan beramal soleh, wajib akal aridi syurga, mustahil akal aridi neraka. Ni. Dah Quran janji kan orang beriman dan beramal soleh balasannya syurga. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat bi anna lahum jannatin tajri min tahtiha anhar tu kan. Banyak kan Quran kan. Innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha anhar tu. Ayat terjemah dah ayat tu. Surah Bayyinah tu lah. Kena terjemah juga. Mana Quran sudah beritahu beriman dan beramal soleh balasannya syurga. Tilik Quran beritahu wajib akal aridi. Orang beriman dan beramal soleh syurga. Mustahil akal aridi. Orang beriman beramal solehnya neraka. Tilik situ. Dah kata tadi orang beriman harus Tuhan bubuh neraka, orang kafir harus Tuhan bubuh syurga. Tu tilik pada kekuasaan Allah semata-mata. Hukum akal zati. Jangan tukar gitu. Orang kafir, hak mati kafir, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah Ta'ala tidak akan mengampuni mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. La yadkhulunal jannata hatta yaljal jamu fi samil khiyar. Kafir tak akan masuk syurga. Kafir tak akan masuk syurga sehinggalah unta yang besar masuk lubang jarum yang halus. Itu perkara yang mustahil. Maka orang kafir ni, hak mati kafir ni wajib akal aridi neraka, mustahil akal aridi orang kafir mati kafir masuk syurga. Mustahil. Pada ni. Ke mana? Jadi kena beza tu. Cuma dia ambil hak separuh gitu. Allah. Jadi orang beriman harus pada akal. Allah nak bubuh ke syurga, nak bubuh ke neraka. Orang yang kafir mati kafir harus Allah nak bubuh syurga, harus Allah nak bubuh neraka. Itu semata-mata ini tilik pada kekuasaan Allah.
Tilik pada janji Al-Quran, tadilah. Orang yang beriman dan beramal soleh, wajib syurga, mustahil neraka. Wajib syurga ni, wajib akal ardi ataupun panggil wajib syarak. Orang yang mukmin tapi asi, mukmin tapi dia derhaka, banyak dosa. Harus akal ardi syurga, harus akal ardi kena bakar dalam neraka jahanam terlebih dahulu. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala mengatakan wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, dan mengampuni oleh Allah akan dosa selain berdosa menyengutukan Allah bagi sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Dia orang beriman, tidak mensyirikkan Allah, tapi dosa dia banyak. Allah mengampuni dosa selain daripada dosa menyentuhkan Allah bagi sesiapa yang Allah kehendak. Jadi kalau Allah kehendak mengampuni, syurga direct dia. Kalau Allah kehendak tidak mengampuni, kena bakar neraka jahanam terlebih dahulu. Orang beriman yang derhaka pada Allah Ta'ala ni. Tapi akhirnya mati dalam iman, wajib syurga, wajib akal aridi. Orang mati dalam iman, wajib syurga. Beriman dan beramal soleh, wajib syurga segera. Beriman tetapi derhaka, harus akal syurga direct, diampuni oleh Allah. Dan harus akal, dah Allah tidak mengampuni kamu, kena bakar dalam neraka jahanam terlebih dahulu sekadar dosa yang dilakukan. Ada ni. Tapi kalau mati dalam iman, wajib syurga. Sebab Nabi pun kata, man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhala al-jannah. Nabi kata, hadis Muslim. Siapa yang mati walha dia yakin bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dakhala al-jannah, nescaya dia akan masuk syurga. Orang mati dalam iman, wajib syurga, wajib akal aridi. Beriman dan beramal soleh, wajib syurga segera. Beriman tapi banyak dosa, terserah kepada kehendak Allah. Allah mengampuni, syurga direct tanpa dibakar di dalam neraka jahanam. Allah tidak mengampuni, masuk neraka jahanam terlebih dahulu, tapi akhirnya semua orang yang beriman akan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kena bezalah hak hukum akal tu sendiri, kena beza hak hukum akal tu sendiri. Jadi sini kita bicara hak harus pada akal bagi Rasul. Harus pada akal bagi Rasul, harus pada hak anbiya dan mursalin alaihi wassalam, segala sifat manusia yang tidak mengurangkan martabat mereka itu yang maha tinggi. Sifat manusia yang tidak mengurangkan martabat mereka itu. Maknanya kalau sebut kata Rasul ni makan, Rasul ni minum, akal boleh terima. Itu harus pada akal. Kemudian wajib kita berpegang di akidah kita i'tikad bahawa Rasul bersifat dengan sifat manusia, Rasul tidak bersifat dengan sifat ketuhanan, dan Rasul tidak bersifat dengan sifat malaikat. Rasul bersifat dengan sifat manusia. Ni hak kafir Mekah kata ni. Nabi ni, Nabi SAW, dia ni mengaku sebagai Rasul. Puak kafir Quraisy kata mana? Wa ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Rasul gini makan makanan, lepas tu berjalan ke pasar. Sebab apa? Dia nak Rasul ni biar turun langit malaikat. Oh, kalau malaikat dilantik menjadi Rasul nak ajar kepada manusia macam mana dia makan tidak, minum tidak, tidur tidak, letih pun tidak, ta'ah 24 jam. Nak ajar macam mana kepada umat, kepada manusia ni, kepada manusia. Tapi kafir Quraisy tak mau terima situlah. Rasul ni makan makanan, berjalan ke pasar. Dan manusia ni, Rasul ni manusia, makan macam biasa lah, pergi ke pasar macam biasa. Sebab manusia bersifat dengan sifat manusia, mustahil bersifat dengan sifat malaikat. Sifat malaikahnya makannya tidak, minumnya tidak, tidurnya tidak, letihnya tidak. Mustahil. Dan mustahil Rasul bersifat dengan sifat ketuhanan.
Mana sifat ketuhanannya? Istighna dan iftikar. Itu sifat ketuhanan. Mustahil Rasul bersifat dengan sifat ketuhanan. Jadi kita dalam bab bicara sifat Rasul ni, kita ummah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dia sederhana. Dia sederhana. Faham tak? Dia sederhana. Cinta Rasul, kasih Rasul, tapi Rasul manusia, Rasul bukan Tuhan. Faham tak ni? Puak Nasara kasih ke Rasul Nabi Isa AS, Tuhan tu Nabi Isa AS, anak Tuhan lah. Sebab dia puak Nasara ni, dia banyak pula aliran. Banyak aliran pula. Ada kata Nabi Isa bukan Tuhan, tapi sifat ketuhanan duduk di tubuh Nabi Isa. Ni puak Nasara. Kasih sangat-sangat, jadi Nabi Isa ni Tuhan bagi mereka. Puak Yahudi pula, hijaan dia nak bunuh Nabi Rasul. Tu Yahudi. Yahudi hijaan ni nak bunuh Nabi Rasul. Nasara ni berlebihan, akhirnya Nabi Isa AS Tuhan. Kita ummah Nabi Muhammad SAW pertengahan. Kasih sayang pada Nabi SAW, tapi Nabi bukan Tuhan. Tidak bersifat dengan sifat ketuhanan, tidak bersifat dengan sifat istighna dan iftikar. Yang bersifat dengan istighna dan iftikar hanyalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala juga yang bersifat dengan istighna dan iftikar. Terkaya lepas dari segala-gala dan segala-gala berkehendak kepadanya. Adapun Nabi SAW ni tidak bersifat dengan sifat ketuhanan. Sebagaimana kita semua makhluk yang tidak boleh memberi bekas, maka Nabi SAW pun makhluk tak boleh bekas sama sekali. Pandai ni. Sebab tu dalam kitab Kifayatul Muhtadi, makna keesaan pada perbuatan. Makna keesaan pada perbuatan dalam kitab Kifayatul Awam, dalam kitab Kifayatul Awam, makna keesaan pada perbuatan, bahawa tiada bagi satu pun daripada makhluk perbuatan, tidak ada. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala jualah ini al-khaliqu li af'alil makhluqat. Allah Ta'ala lah yang menjadikan sekalian perbuatan makhluk. Makhluk mana yang tidak ada perbuatan ni? Minal anbiya wal malaikati wa ghairihima. Nabi pun tidak ada perbuatan, malaikat pun tidak ada perbuatan. Semua yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu ta'ala, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala al-khaliqu yang menjadikan li af'alil makhluqat, bagi sekalian perbuatan makhluk. Gerak dia makhluk ni, khaliqnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi gerak dia makhluk ni perbuatan Allah. Siapa makhluk ni? Termasuk para anbiya. Siapa makhluk ni? Termasuk para malaikat. Yang berlaku kesemuanya adalah af'alullah, keesaan pada perbuatan. Ada ni. Jadi mana nabi ke malaikat ke? Sama, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lemah. Nabi sama, malaikat sama. Ibadur Rahman, hamba Allah, hamba Tuhan yang bernama Rahman, hamba Allah. Nabi pun hamba Allah, malaikat pun hamba Allah. Hamba lemah. Yang kuasanya Tuan, Rabb, Tuan yang kuasa. Mana Nabi tu hamba Allah, malaikat hamba Allah. Kasih sangat-sangat kepada Nabi SAW. Tapi Nabi bukan Tuhan dan tidak bersifat dengan sifat ketuhanan. Apa-apa perkara yang mencari adah, yang kita panggil mukjizat, yang berlaku kepada Nabi-Nabi dan Rasul, disebut sebagai perkara yang mencari adah, yang zahir pada tangan Rasul. Yang zahir pada tangan Rasul. Zahir je. Zahir ditukar Nabi Musa AS. Zahir je. Yang berlaku tu semua af'alullah, qada dan qadar. Ada ni. Zahir je. Terbelahnya bulan,
Zahir di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi terbelahnya bulan af'alullah, qada dan qadar. Itu tetap dah pegangan kitanya. Ada ni. Mana kita kena duduk tengah molek. Duduk tengah molek. Kedudukan para anbiya tinggi di sisi Allah. Kedudukan para malaikat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi hakikinya makhluk Allah Subhanahu wa taala, hakikinya hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada ketinggian pada para anbiya, apa yang ada ketinggian pada para malaikat, itu semuanya adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu pegangan kita lah. Ada ni. Jadi kena letak pertengahan. Kita ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia apa-apa pun sekarang macam saya biasa sebut tu lah. Sekarang ni dia banyak hak jenis-jenis yang melampau sebelah, melampau sebelah. Ekstrim kanan, ekstrim kiri. Nah, gerakan kanan, gerakan haluan kanan, gerakan haluan kiri. Hak kanan macam mana, hak kiri macam mana. Wallahu a'lam lah, saya pun tak erti juga ni. Tapi dia ada sebutlah, ini gerakan haluan kanan, ini gerakan haluan kiri. Jadi sekarang ni dia lari ni, lari ke kanan, lari ke kiri. Lari kepada Jabariyah, lari kepada Qadariyah. Kanan kiri belakang tu. Hak lari belakang tu, hak gelincir belakang. Hak kanan lari hak sikit berkali dah. Hak kiri lari hak banyak ke macam mana? Lari kepada Jabariyah, akidah terpesong, tapi tidak ada ulama yang menghukumkan kafir. Lari kepada Qadariyah, ini khilaf pada kafir. Ada setengah mengatakan kafir. Dia gitu. Tapi kata Jabariyah ni bukan kata ringan. Ini akidah yang terpesong. Tapi tidak ada ulama yang menghukumkan kafir Jabariyah ni. Kalau Qadariyah ada ulama menghukumkan kafir. Tapi dua-dua ni lari kanan kiri. Dua-dua ni berlawanan. Dua ni apa-apa? Kutub utara, kutub selatan. Gitu ada. Dua ni lari. Kita ahli sunnah duduk tengah. Dari segi batinnya Jabariyah, dari segi zahirnya seperti Qadariyah. Zahir berpeganglah, hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi tak lari daripada batin hakiki. Hak Tuhan belaka pilihan dan perbuatan kita pun. Itu kita ahli sunnah kena letak molek tu, duduk tengah molek. Kita berpegang sekalian perbuatan Allah. Golongan terpesong, makhluk ada perbuatan tersendiri. Itu pegang yang terpesong. Kita berpegang ada pilihan dan perbuatan. Kita berpegang sekalian perbuatan Allah. Tapi bercakap asbab, kita boleh sandar kepada makhluk. Ada golongan ni pula sekalian perbuatan Allah. Cakap asbab sedikit pun kafir dah. Allah kata pasal tu pula. Ada golongan ni ada perbuatan kita bukan perbuatan Allah. Allah letak upaya dah kepada kita sebebas-bebasnya memilih dan melakukan. Dah kita wajib berpegang, kita ada pilihan dan perbuatan. Tapi kita bercakap asbab boleh je. Ada golongan ni pula sekalian perbuatan Allah. Makhluk tak bekas sama sekali. Cakap makhluk je kafir dibubuh. Ni pasal mana pula dah tahulah. Pasal mana pula. Macam ni lah timbul hok isu semasa tu lah. Covid ke vaksin ke, benda sama je, benda hok zahir belaka. Padahal kalau pergi hospital tu tak ada makhluk belaka di hospital. Cuba pergi hospital, cuba tengok gambar di hospital. Tengok gambar di hospital tu kan, orang isap rokok, gambar dia macam mana? Gambar dia paru-paru tau, hati ke apa, ke jantung hok ibu gambar. Penyebab dia, penyebab barok, penyebab ni merokok, penyebab merokok. Rokok boleh bagi mudarat ke? Mudarat tu af'alullah, perbuatan Allah, bukan rokok yang bekas. Tapi dia tulis tu apa tu? Mudarat. Patut lagi hak mudarat makan manis, makan masin, makan hak yang ni apa? Yang ni apa? Kalori apa tu yang
Ni hok kolesterol tu. Lepas tu hak manfaat dia tunjuk. Makan buah, makan sayur, makan. Ni manfaat ni. Ni manfaat. Hak ni hak mudarat. Mana qada mana? Tak ada qada. Itu zahir, tak ada salah pun. Pegangannya mudarat ke manfaat ke af'alullah, tak ada salahnya. Hak gambar-gambar tu semuanya asbab belakangnya. Tak ada qada di gambar tu. Pelik apa dengan COVID dengan vaksin? Tu asbab belakangnya. Tapi ada golongan ni pula tak boleh. Sandar pada asbab sedikit ke, kafir lalu dah. Kafir lalu dah sandar pada asbab. Sama je. Merokok. Mana? Merokok apa? Apa ni? Merokok membahayakan kesihatan tau. Merokok membahayakan kesihatan. Rokok makhluk. Tidak membahayakan apa-apanya. Lepas tu membahayakan kesihatan. Itu asbab. Salah tak kata gitu? Tak ada salahnya. Tak ada salah. Pegangan kitanya mudarat ke, manfaat ke, af'alullah. Tu pegangan kita. Asbab, cakap sebab tak salah. Punyalah ni pegangan segala-gala daripada Allah. Makhluk tak berkah, cakap sikit dia berkapi. Ni hak pesen tu. Hak 1% ni tak ada. Hak kita belaka. Tuan letak dah upaya di makhluk memilih sendiri, makhluk buat sendiri, Allah hanya mengetahui je. Macam gitu. Allah mengetahui segala-gala. Lepas tu apa yang berlaku? Tak ada Allah. Allah telah beri upaya dah di kita. Allah letak akal di kita. Akal nilah pilih sendirilah. Allah letak tenaga gerak diam sendirilah. Allah tidak menentukan, Allah tidak melakukan, tapi Allah mengetahui kamu pilih yang mana. Allah mengetahui kamu buat yang mana. Sekatu je Allah je. Allah tidak kehendak lagi, Allah tidak melakukan, Allah beri kebebasan sebebas-bebasnya, tapi Allah mengetahui. Ini satu golongan. Kita wajib berpegang sekalian af'alullah, sekalian qada dan qadar. Berpegang seumpama tu. Dan kalau cakap sebab tak salah. Ada golongan cakap sebab ibu kafir kat orang. Ni pelik-pelik belaka ni. Atau kata haluan kanan ke, haluan kiri ke, tu panggil nama apa tak tahulah. Jadi kita ummah Nabi SAW, kita kasih kepada Nabi, tersayang kepada Nabi, tapi Nabi adalah manusia yang tidak bersifat dengan sifat ketuhanan. Oleh Nabi ni manusia, bersifat dengan sifat manusia, tapi sifat manusia pun yang tidak mengurangkan martabat kedudukan mereka itu yang maha tinggi, tidak mengurang, tidak mencedera, tidak mencacatkan akan martabat mereka itu yang maha tinggi. Mana? Seperti makan dan minum. Mana makan, minum. Sebut kata Nabi makan, Nabi minum, akal boleh terima. Sebab Nabi manusia. Tak makan lah, apalah. Sakit. Sakit boleh terima dah, Nabi manusia. Ada tika sakit. Bergurau-gurau yang halal. Nabi bergurau. Nabi bergurau dengan isteri. Nabi bergurau dengan budak-budak. Nabi bergurau dengan orang tua. Nabi bergurau dengan orang tua. Orang tua tak boleh masuk syurga. Gurau tu. Tapi gurau siapa akan menangis orang tua tu? Orang tua tak boleh masuk syurga. Yang orang tua ni ikut Nabi, sangat-sangat dia nak masuk syurga. Nabi gurau, Nabi kata orang tua tak masuk syurga. Tak masuk syurga atas rupa tua. Jadi muda belaka dalam lingkungan 33 umur. Mana betul lah Nabi kata tu. Orang tua tak masuk syurga atas rupa tua. Semua jadi muda belaka, jadi sebaya belaka. 33 belaka lingkungan. Tu ni tubuh pula 60 kali 60 hasta kali 7. Tinggi 60, lepas tu buka lebar 7 hasta. Sama aja, sebaya je pada ni. Dan tak lebih dan tak kurang dah.
Tak lebih, tak kurang dah di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mana bergurau yang halal manusia. Dan lain-lain daripada perkara yang tidak mengurang martabat mereka itu yang maha tinggi. Mana sifat manusia yang tidak mengurangkan martabat lah. Sifat manusia yang tidak mengurangkan martabat. Kalau sifat manusia yang mengurangkan martabat, mustahil sama sekali ke atas Rasul. Makan pun makanlah. Makan hak biasa, hak yang tidak mengurangkan martabat. Mana makan yang mengurangkan martabat? Makan hak jenis makan hak pasang kita lapar tu lah. Makan gua ni. Kita makan gua ni. Time kalau buka puasa pula. Time pula jumpa ni payah nak jumpa dah ni. Ni sekali ni boleh jumpa ni, tempat lain tak ada makan macam mana kita? Tak paling kanan, tak paling kiri lah jawapan dia. Tapi Nabi Rasul ni makan pun makan yang tidak mengurangkan martabat. Kalau sakit pun sakit biasa-biasa. Sakit pelik-pelik tu mustahil. Tu kisah Nabi Ayub AS tu. Sakit ya. Tu ada khilaf ulama pula lah. Sebab sakit tu bunyi cerita pelik sangat. Sampai kaumnya lari. Sampai ke Nabi Ayub AS terpaksa duduk di tempat yang lain. Maka di situ ulama khilaf lah pandangan. Ada mengatakan itu adalah cerita-cerita pok-pok Yahudi. Karuk mu'aghrikhin yang juhalat, tukang-tukang sejarah yang jahil. Tukang-tukang sejarah yang jahil. Yang nak cerita ni kekurangan di Rasul dah sakit macam Nabi Ayub tu pelik gitu. Kalau manusia biasa kalau sakit pelik gitu pun orang dia ni apa jadi sakit pelik gitu. Dia ni orang baik-baik ni. Kalau orang baik sungguh takkanlah Tuhan buat sakit pelik dia. Pada ni. Kalau kita manusia biasa ni, orang baik-baik ni, tiba kalau sakit pelik tu, orang pandang macam mana? Pandang kurang tau. Pandang kurang tu. Apa benda ni? Ni mula tahmah mula tahmah. Apa benda dia buat salah ni? Siapa ke kena uji sakit begitu ni? Ada benda ni hendak kena ni. Mana boleh timbul tamahan tu? Tu manusia biasa. Ni Nabi ni. Jadi setengah orang mengatakan Nabi Ayub sakit biasa-biasa. Hak cerita pelik-pelik tu, tu cerita orang Yahudi. Itu cerita ahli sejarah yang karuk-karuk yang jahil. Sebab apa? Meliarkan kaum daripada Nabi Ayub AS. Setengah mengatakan hak yang dicerita tu betul, tapi masa tu Nabi Ayub AS sudah selesai menyampaikan wahyu. Jadi hak tugas Nabi Ayub sebagai Rasul menyampaikan wahyu sudah selesai. Tuan uji dengan sakit yang sebagian kita dengar cerita tu, terpaksa kena asingkan daripada kaum, tak ada masalah dah sebab sudah selesai menyampaikan wahyu daripada Allah. Jadi dua pandangan di situ. Sebab apa? Sebab sakit ni sifat manusia, tapi sifat manusia yang tidak mengurangkan martabat. Kalau sakit pelik-pelik tu, tu kurang martabat tu. Maka tu timbul dua pandangan. Contohnya hak berkaitan dengan sakitnya Nabi Ayub AS. Begitu juga kalau kata Rasul ni berniaga. Manusia pelik apanya? Rasul ni melakukan pekerjaan, tapi pekerjaan yang syarifah, pekerjaan yang sana'ah asy-syarifah dipanggil. Pekerjaan yang molek-molek lah. Mana ternak, menjahit, menukang. Ni hak kerja-kerja hak syarifah, kerja hak molek-molek. Ni manusia. Kerja hak menjatuhkan martabat, tu bukanlah. Itu mustahil di Rasul. Kerja-kerja tu lah. Kerja-kerja aku siapa. Contoh. Bukan kata merendahkan kerja tu, tapi
Kalau umpama manusia yang tinggi martabat rasul ni khija mengakut siapa, akal tak boleh terima. Sebab apa? Itu khijaan yang merendahkan martabat rasul. Adakah khija akut siapa ni khija rendah? Jangan kata rendah. Tak ada tukang akut siapa, kita hidup pun tak selesa. Tajin tu tika-tika raya tu kan, hok lori sapah tu tak sempat nak akut sapah dah. Sebab apa? Dah ramai sangat balik raya, sapah pula banyak. Selesa kita. Lalu kat tong sapah penuh. Selesa. Tak selesa lah kitanya. Mujurlah ada orang kerja tukang akut sapah tu. Ada ni. Tapi ni sebuah di orang yang ada martabat tinggi, rasul contohnya, dia menjatuhkan martabat. Itu mustahil sama sekali. Ini cerita rasul. Sama lah cerita dengan orang-orang yang ada sedikit kelebihan pada pandangan agama dalam masyarakat. Orang yang ada sedikit kelebihan atas pandangan dalam masyarakat, dia nak buat kerja untuk kehidupan, tapi kena pilih. Dia kena pilih. Pada ni, jangan cari kerja hok. Siapa kerja kot sapah tu? Tok Imam tu. Tok Imam tu. Bukan dia kamu. Tok Imam tak ada kerja gitu. Dia nak cerita, walau kerja tu kerja mulia, tak ada kerja hina. Bukan hina kerja kot sapah ni, tapi dengan kedudukan dia tu, dia tu imam ke, dia ngajar orang ke, tiba-tiba kerja dia pikul siapa, atau dia kerjaan yang boleh menjatuhkan martabat seseorang. Pada ni sebab dia ada sedikit dipandang mulia dalam masyarakat, jadi imam, jadi guru ni, apa ni, ada sedikit pandangan tinggi dalam masyarakat. Dia kena buat kerja, tapi dia tak boleh, dia kena milih kerja. Jangan buat kerja macam orang biasa-biasa. Bukan kata kerja tu salah, yang salah faham ni. Tak ada orang kata kerja akut sapah tu kerja hak salah. Jangan, bukan maksud dia gitu. Ada ni. Tapi oleh kerana dia Tuhan beri satu pandangan mulia dalam masyarakat, maka dia punya gerak-geri dia tu dia kena apa? Kena jaga. Orang lain boleh, dia tak boleh. Ni contoh, orang lain kalau makan jalan gitu kan, makruh je. Tapi kalau orang yang ada title sedikit, tok imam ke, guru, ustaz ke, dia makan berjalan, boleh jatuh hukum haram ke? Tadi kita makruh tu hukum asal. Makan berjalan, budak-budak boleh lah buat gitu, makruh hukumnya. Tapi kalau orang yang ada martabat, dia berkelakuan yang menjatuhkan martabat, menjatuhkan maruah, hukumnya haram, dan dia tidak boleh jadi tok imam dah, makruh dia tok imam. Sebab apa? Dia bukan orang adil. Pada ni, dia bukan orang adil dah jadinya. Tok imam patut makan sikit tengah jalan. Contoh, kalau balik pak rumah, aiskrim tu kering, aiskrim tu cair, dia pun tak mau makan tengah jalan. Hukum fiqh makruh je. Betul, hukum fiqh makruh. Tapi kamu ni ada kedudukan yang dipandang mulia dalam masyarakat. Kalau kamu buat perkara yang seumpama tu, jatuh maruah kamu, hukumnya haram. Asal hukumnya makruh. Pada ni, maknanya ini orang ada sedikit sahaja kedudukan dalam masyarakat. Ni Nabi Rasul bekerja, boleh terima. Tapi kerja yang syarifah, kerja yang mulia-mulia, yang tidak mengurangkan martabat Rasul yang maha tinggi. Dan tidaklah mereka itu anbiya dan mursalin, bersifat dengan sifat ketuhanan dan sifat malaikah, kerana mereka itu manusia, tentu mereka itu bersifat dengan sifat manusia juga. Mana sifat ketuhanan, istighna dan iftikar. Para anbiya dan mursalin tidak bersifat dengan sifat istighna dan iftikar. Wallahu a'lam.
Ini kitab Hidayatus Salikin, muka surat 12. Muka surat 12, baris yang ke-4 daripada atas. Baris yang ke-4 daripada atas. Kalau hak tebal ni muka surat 26. Muka surat 26 kalau hak tebal. Kalau hak nipis muka surat 12, baris yang ke-4. Yang ke-4 daripada atas. Saya bawa jugalah hak tebal ni sebagai panduan. Sebab macam sebut sebelum ni lah, dia ada yang betul cetakan hak nipis, ada betul cetakan hak tebal. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka apabila engkau memakai akan kain, maka hendaklah engkau niatkan dengan dia dengan memakai kain, mengerja suruh Allah Subhanahu wa ta'ala pada menutup aurahmu, dan jangan engkau kosakkan memakai kain itu supaya dipuji orang, kerana kosak memakai itu jadi riak, iaitu haram. Maka apabila engkau memakai akan kain, maka engkau niatkan dengan dia dengan memakai kain itu mengerja suruhan Allah Subhanahu wa ta'ala pada menutupi aurah. Jadi pakai pakaian ni untuk menutupi aurah. Jadi pakai ni pekerjaan yang disuruh pada syarak. Sebab itulah kita ketika memakai pakaian, disunatkan kitanya memakai sebelah kanan terlebih dahulu. Pakai sebelah kanan terlebih dahulu. Sebab apa? Sebab ini perkara yang kebaikan. Kebaikannya disunatkan kita memulai sebelah kanan. Jadi hak ni hak Syekh Abdul Samad Al-Falimbani mengatur dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita ni tak lari daripada wajib sunat. Dalam kehidupan kita ni nak jadi sentiasa wajib sunat ni tak kuasa, kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, melainkan dia kena atur susun molek. Jadi dalam kitab Hidayatus Salikin disusun molek. Daripada permulaannya bangun tidur, susun satu. Dalam kitab Hidayatus Salikin ni bermula daripada bangun tidur. Bangun tidur tu keluar mula alhamdulillah. Tu paling ringkas. Hak panjangnya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, Allah yang menghidupkan kami, Allah yang menyedarkan kami selepas daripada memati Allah akan kami. Selepas daripada Allah menidurkan kami, Allah menidurkan kami. Mana selepas daripada Allah mematikan kami ni, selepas daripada Allah menidurkan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah akan dihalaukan di mahsyar. Jadi sekarang ni tidur kita, bangun kita, itu gambaran kita di masa akan datang, akan dimatikan oleh Allah dan dihidupkan oleh Allah, dan kepada Allah lah kita akan dihalau ke mahsyar. Sebab tu dalam doa ni, doa cerita Allah menghidupkan kami selepas Allah mematikan kami, wa ilahin nusyur, dan kepada Allah lah nusyur ni, dihalaukan kami ke mahsyar. Walau sekarang ni bangun dia tidur, bukan dibangkitkan selepas dia tiup sangkakala yang kedua, bukan. Tapi begitulah gambaran kitanya. Ada ni, terdahulu kita tidur seolah-olah dimatikan oleh Allah.
Sekarang kita sedar balik pagi, seolah-olahnya kita dibangkit oleh Allah selepas tiup sangkakala yang kedua. Patulah wa ilaihin nusyur. Ni dalam doa ni, wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah an-nusyur ni dihalau ke mahsyar. Dia ada al-ba's, an-nash, dia panggil. Al-ba's ni dibangkitkan selepas ditiup sangkakala kedua. An-nash, an-nash ni dihalau ke mahsyar, dia panggil. An-nash, dia ba nash hasyar, dia panggil. Ba nash hasyar, bangkit, dihidupkan kembali, dihalau, dihimpun di mahsyar. Kita panggil mahsyar ataupun dipanggil mauqif, tempat berhimpun. Ada ni. Tapi lepas tiup sangkakala yang kedua, dihidupkan kembali selepas tiup sangkakala yang kedua. Dihancurkan langit dan bumi tiup sangkakala yang pertama. Kemudian senggang antara tiup sangkakala pertama, kiamat, tiup sangkakala kedua dibangkitkan kembali 40 tahun. Pada ni, di tiup sangkakala kedua barulah dihidupkan kembali selepas dimatikan oleh Allah dan akan dinasyarkan kepada padang mahsyar. Itu hak mati hidup kembali. Ni tidur hanya sedar. Tidur hanya sedar. Jadi seolah-olah tidur tu Allah mematikan kita. Sedar tu Allah membangkitkan kembali kita. Tapi kita tak ingat gitu. Kita ingat tidur bangun, kehidupan. Tidur pun tak sedar masa mana, sedar-sedar jenera je. Sedar masa mana, tidur depan TV kadang-kadang. Tidur gitu je. Lepas tu bangun, tak kira bangun. Sampai masa bangun lah. Cukup tidur, bangun lah. Bunyi rabang pula, kejut lah, bangun lah. Gitu je. Jadi seolah-olahnya kita tidur ni dimatikan oleh Allah. Kita bangun ni dihidup kembali oleh Allah. Kita tu ditidurkan oleh Allah dan disedarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi zahirnya tertidur kerana mengantuk. Ada ni. Sedar kerana cukup dah, lama dah tidur. Sedar kerana bunyi orang bang di masjid. Sedar kerana ada orang yang kejutkan kita. Tu zahir belaka. Hakiki tidur kita Allah Ta'ala yang af'alullah. Sedar kita pun af'alullah. Allah yang menidurkan dan Allah yang membangkitkan kembali kita daripada tidur. Tapi kita Allah mujur juga. Kamu kejutkan saya, kalau tidak lewat hari ni contohnya. Jadi sedar kita kerana kamu yang kejutkan. Tidak. Sedar itu adalah perbuatan Allah. Tapi kita cakaplah kamu yang kejutkan. Kita sedar sebab apa? Sebab kita time dah jam, dah using dah. Bila kita time jam, tak ada dah time jamnya, time telefon. Time telefon. Tak ada. Ada lagi orang jual jam kedai, bunyi tu ada lagi dah. Ada tu ada. Ada lagi. Hak toteng loceng tu ada lagi dah. Lama-lama jadi barang mahal tu, barang antik lama-lama. Dah learn ni kalau nak time kok telefon lah. Jadi tak using, tidur pun jadi mana ni? Jadi dak bimbang lah, takut terlajuk. Tak bimbang sebab apa? Telefon akan bunyi, sedarlah kita. Apa sedar? Kerana disedarkan, dikejutkan oleh telefon. Tidak. Itu semua datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada Allah. Lepas tu kita baca hak dalam bangun tidur ni, kita kembalikan kepada Allah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur tu. Cuma dalam kitab kita ni agak panjanglah sedikit. Agak panjang. Dia kitab Hidayatus Salikin ni, kalau orang lama-lama memang jadi amalan mereka. Lepas tu kadang-kadang bacaan mereka dulu lama dia panjang. Memang kitab Hidayatus Salikin ni kalau orang tua lama hak jenis ngaji kitab, di antara ada kitab dan simpanan mereka adalah Hidayatus Salikin. Selain daripada Musalli ke Faridah ke,
Tu masyhur belaka lah tu. Di antara kitab yang biasa ada kalau orang mengaji lah, dia adalah kitab Hidayatus Salikin. Jadi orang-orang dulu ni dia daripada tak ada ni, dia jumpa hak mana hak ada tu dia hafal belaka lah. Dah kitanya hak ingat sok mudah hak pendek tu. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusyur. Tu badan dah. Badan tu sungguh lah kitanya. Ni panjang pula nak kena ngapa ni. Berapa baris pula nak kena ngapa ni. Jadi panjang pula. Tapi sekurang-kurang tak apa dah. Hak kita dah duduk baca tu. Tak ada pun. Alhamdulillah. Tu tak ada. Alhamdulillah. Jangan alhamdulillah ni besar. Sehingga kan ada pandangan ulama walaupun ini pandangan dhaif, menyatakan alhamdulillah lebih besar daripada la ilaha illallah. Ada pandangan. Tapi pandangan yang kebanyakannya tidak adalah hak paling besar. Afdalul zikri la ilaha illallah, Nabi kata. Lebih-lebih zikir la ilaha illallah. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Nabi kata selebih-lebih barang yang aku kata dan selebih-lebih barang yang nabi-nabi sebelum aku kata la ilaha illallah. Bukan selebih-lebih barang yang nabi kata, bukan selebih-lebih barang yang nabi-nabi sebelum aku kata. Mana la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Anak kunci syurga la ilaha illallah. Tapi ada pandangan ulama mengatakan lebih lagi alhamdulillah. Sebab apa? Sebab alhamdulillah mengandungi pujian dan mentauhidkan Allah. La ilaha illallah hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah memuji dan mentauhidkan Allah. Tauhidnya di mana? Sekalian pujian tertentu bagi Allah, sekalian pujian kembali kepada Allah. Kenapa? Sebab kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah lah ayat yang pertama-tama suratul Fatihah bagi setengah-setengah pandangan mazhab. Sebab apa? Ayat pertama Fatihah bagi merekanya alhamdulillahi rabbil alamin. Mana ayat pertama? Alhamdulillah. Ayat pertama. Nak masuk syurga pun ada lagi alhamdulillah. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Akhir seruan ahli syurga adalah alhamdulillah. Dan syurga ada lagi alhamdulillah tu. Tu tinggi kata alhamdulillah. Tu setengah orang mengatakan lebih tinggi daripada la ilaha illallah. Tapi itu bukan pandangan yang muktamad lah. Jadi sekurang-kurangnya alhamdulillah. Keluar tandas pun alhamdulillah. Selesai makan alhamdulillah. Sekurang-kurang kok dia tu ada lagi panjang tu. Alhamdulillahillazi azhaba anil aza wa afani tu. Segala puji bagi Allah. Allah yang menghilangkan penyakit kami. Allah yang menghilangkan. Allah yang menghilangkan penyakit. Bukan kerana qada hajah tu yang menghilangkan penyakit. Allah. Alhamdulillahillazi azhaba anil azab, yang menghilangkan daripada aku akan penyakit. Allah yang menghilangkan. Bukan keluar tahi tu yang menghilangkan penyakit. Allah yang menghilangkan penyakit. Tapi zahirnya kalau tak boleh qada hajah, beratlah tu, kena pergi cari obat lah. Tak usah kata tak boleh buang yang besar, tak boleh buang yang kecil, tu jawapan dia pada ni sakit sangat-sangat lah. Lepas je qada hajah buang yang kecil, hilang sakit dah dah. Allah yang menghilangkan sakit. Allazi azhaba anil azab. Segala puji bagi Allah. Allah yang menghilangkan. Tapi zahirnya kerana kita boleh qada hajah. Kita boleh qada hajah ni nak kata alhamdulillah pun dok. Kalau kena sakit gitu tu ni zaman dululah. Zaman sekarang ni dia perubatan bertambah moden zaman dulu. Kerabat dinding. Ada kerabat dinding.
Sakit tang. Kenapa? Tak boleh kecing. Saya pernah tengok, Allah, siangnya tengok khabat dinding mana ni. Mana tak tahu nak buat apa. Dah bayang kau tak boleh kecing. Mana kira? Berhari-hari. Siapa ke meninggal seumpama tu. Khabat dinding dulu ni, cerita dulu. Maksud saya duduk pondok masa tu. Dia pergi rumah dia tu, anak dia duduk pondok. Allah kata, tak nak buat. Macam khabat dinding kan. Mana Tuhan keluar tu, alhamdulillah. Tapi siapa yang menghilangkan penyakit? Alhamdulillahillazi azhaba anil azza. Allah yang menghilangkan daripada aku akan penyakit. Hakikinya balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pun pakai baju, pakai kain. Kemudian di bawah tu barulah pergi pada qada hajah. Macam mana adab di qada hajah. Beres qada hajah, cerita bab istinja. Beres cerita bab istinja, cerita bab wudu. Sebab kita berwuduk lah daripada kita istinja. Atau kata, dan kita ada salikin dia akan atur satu-satu. Bermula daripada bangun pagi sampailah kepada petang, satu peringkat. Waktu duhanya buat apa, sampai kepada gelincir matahari, sampai pada tenggelam matahari. Ini dalam kitab Idatus Salikin. Maka bila memakai akan kain, maka hendaklah engkau niatkan dengan dia, dengan memakai kain itu, mengerjakan suruhan Allah pada menutupi aurah. Sebab Allah memerintahkan kita menutupi aurah. Dan jangan engkau kosakkan memakai itu supaya dipuji orang. Kerana kosak memakai itu jadi riak, iaitu haram. Riak ni haram, dosa besar. Maksiat batin, syirik yang khafi, syirik yang tersembunyi. Itu riak. Kita melakukan satu pekerjaan kebajikan, niat di hati kita bukan kerana Allah, niat di hati kerana, contoh di sini, dipuji orang. Itu dia panggil riak. Pada ni. Tapi memakai pakaian menutupi aurah tu wajib hak syariat zahir fiqh. Tapi dia menutupi aurah hak syariat zahir fiqh ni tiba-tiba dia riak, itu maksiat batin. Lepas tu tidak menutupi aurah lah, wajib menutupi aurah serta wajib kena ikhlas. Jadi wajib menutupi aurah itu kewajipan zahir, wajib ikhlas itu kewajipan batin. Satu kewajipan tidak ditunaikan, satu kewajipan tidak dikerjakan, dia tidak ikhlas. Kewajipan tutup aurah kekal. Jangan pula tidak menutupi aurah. Sebab kalau saya menutupi aurah, saya tidak ikhlas. Tak. Ikhlas tak ikhlas, kamu wajib menutupi aurah. Ni contohlah contoh. Kalau saya pakai tudung orang perempuan, bukan kerana Allah, kerana malu kepada orang, kerana tua dah. Contohnya. Sekalipun tetap kamu wajib menutupi aurah. Itu tuntutan zahir. Tiba-tiba tidak ikhlas, riak, itu maksiat batin. Tak oleh kerana riak, maksiat batin, maka aurah jangan tutup. Tak tutup aurah, satu maksiat lain pula. Pada ni. Menutupi aurah tetap dah tu kewajipan. Lepas tu riak pula, kena hilangkan riak. Riak ni maksiat batin, dosa besar, kena sertakan dengan ikhlas. Boleh ta'ah batin. Mana ni? Kemudian kita memakai kain menutupi aurah, suruhan Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita bab menutupi aurah. Samalah kita semayang, kita pakai pakaian yang menutupi aurah. Kita pakai pakaian yang menutupi aurah. Syarat untuk sah semayang, kita menutupi aurah di hadapan sesama mahram. Kita menutupi aurah di hadapan ajnabi. Ni aurah-aurah yang berbeza lah. Cuma kita orang lelaki ni aurahnya sama je lah dalam semayang, di hadapan mahram. Sama je lah kita ni. Pada ni perempuan dia lain lah, aurah dalam semayang lain, aurah di hadapan lelaki yang mahram lain, aurah di hadapan lelaki yang ajnabinya lain, tu orang perempuan. Jadi menutupi aurah itu kewajipan kita.
Menutupi aurah dengan pakaian yang menutupi warna aurah. Itu kewajipan kita lah, peka. Tapi pegangan kita yang menutupi aurah bukan pakaian. Yang menjadikan aurah kita tertutup, terlindung bukan pakaian. Itu semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kalau berpegang. Ni kalau berpegang orang Islam yang beriman tak ada ni. Kalau berpegang semata-mata pakaian itulah secara semula jadi, secara sendiri-sendiri, yang tidak berkait dengan Allah Subhanahu wa taala, yang menutupi aurah kita, maka kapi ijma' ulama. Kalau berpegang semata-mata pakaian inilah yang menutupi, yang melindungi aurah kita, yang langsung tidak berkait dengan qudrah dan iradah Allah, tidak berkait dengan qada dan qada Allah, tidak berkait dengan Allah. Dengan semata-mata pakaian inilah yang menutupi aurah kita. Ini kapi ijma' ulama. Yang menjadikan aurah kita tertutup adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Yang menjadikan aurah kita tertutup adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pekahnya pakaian yang menutupi aurah, pakaian yang menutupi aurah tu pekah. Pekah kan? Dengan pakaian. Pakaian mana? Pakaian yang menutupi warna aurah kalau dalam sembahyang. Pakaian yang menutupi warna aurah. Adakah pakaian tu yang menutupi warna aurah? Qada. Tapi kita pekah tak sebut qada. Kita pekah sebut pakaian tu lah. Pakaian tu makhluk. Makhluk tak bekas sama sekali. Macam mana pakaian yang ianya makhluk boleh menutupi aurah? Sebab pakaian adalah makhluk. Makhluk tak bekas sama sekali. Ini panggil sandar kepada asbab. Tak ada salah apa-apa. Ni panggil sandar kepada asbab. Tak ada salah apa-apa. Di pegangan kita, segala-gala tertutupnya aurah kita adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah, dan kitab Bidayatul Hidayah hak saya baca di pagi Jumaat di Masjid Nibung tu, di dalam tu ada cerita hak pegangan-pegangan hak kapi. Pisau secara sendiri-sendiri memutuskan, tidak berkait dengan Allah. Api sendiri-sendiri menghanguskan, tidak berkait dengan Allah. Pakaian sendiri menutupi aurah, tidak berkait dengan Allah. Ini hak kapi ijma' ulama. Tapi nak cerita tadinya, kita pekah pakaianlah yang menutupi aurah. Pada ni, kalau anak kita nak keluar, pakai dulu tu apa mongeng gitu. Ada mongeng? Mongeng bukan? Budak-budak tu lah nak tubik mongeng gitu, malu pakai dulu. Pakai tu lah tak mongeng lah, tak terbuka lah. Pakai dulu, jangan keluar gitu je. Mana dengan pakai tu maka tertutup. Itu orang panggil percakapan asbab. Di hati kita tak ingat pun Allah yang menutupi. Di hati kita mujur juga dan dia ambil kain. Tiba-tiba dia mari, mujur juga kita ambil kain. Mana apa ni? Kita cakap kain tu yang menutupi aurah, dan hati kita pun kain tu lah. Tak ada qada-qadanya. Hati orang awam, tak ada salah apa-apa. Tapi hakiki pegangannya bukan pakaian yang menutupi aurah, tetapi tertutupnya aurah adalah af'alullah, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faslun fi adabi. Ya. Tebah fi adabi qada'il hajah. Qada'il hajah. Jadi hak nipih itu fi adai. Dah. Fi adai kalau nipih. Dah. Fi adabi dengan be. Adab. Adai menunaikan. Iyalah hamzah tu tukar kepada be.
Cuba tengok terjemahan dia. Ini suatu fasal pada menyatakan adab tu kan, bukan adab. Adab menunaikan adab. Faslun fi adabi qada'il hajah. Sudahlah. Qada'il hajah. Bukan qada'il hajat. Bukan. Hak tebal tu pula qada'il hajat. Nak kita nak qada'il hajah dengan ta marbutah. Bukan qada'il hajat. Bukan. Jadi hak nipis ada tempat hak kena baiki. Hak tebal ada tempat hak kena baiki. Jadi nak gini ni. Faslun fi adabi qada'il hajah. Gitu dia. Bukan qada'il hajat. Bukan. Tu hak tebal. Ini suatu fasal pada menyatakan adab qada' hajah. Adab qada' hajah. Dia akan cerita pula berkaitan dengan istinja. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.